Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all One Piece fans di luar sana. Welcome back to my channel, that is Monkey D Review. Di mana di channel ni kita akan menceritakan semua tentang One Piece. Seperti mana tajuk yang hampa tengok sebelum hampa klik video ni, aku akan membuat chapter review untuk One Piece 983 yang bertajuk Thunder. So, let's check it out. Okay, sebelum aku memulakan review ni, aku ingin memohon maaf kepada semua peminat-peminat One Piece semua yang mana sebelum ni tonton video aku minta maaf kepada hampa semua sebab aku lama menghilang. Aku terdapat beberapa masalah, iaitu laptop aku rosak. So sebab itulah aku stop dulu aku punya buat video, and then aku time tu pula aku fokus dengan aku punya belajar. And alhamdulillah sekarang ni aku dah habis belajar, aku tinggal konvo ya. Tu pun tak tahu konvo ada ke tak sebab Covid kan. And then sekarang ni aku dah beli laptop baru, aku dah beli setting studio baru apa semua, aku dah buat alhamdulillah hampir siap. Tinggal lagi 20% je insya-Allah. So sama-sama lah hampa support aku, hampa mendoakan aku supaya aku terus konsisten untuk membuat video-video One Piece kepada hampa semua. Okay, cover page untuk minggu ni di mana kita dapat melihat Pound akhirnya bertemu semula dengan dua orang anak kembar lah, iaitu Chiffon dan Lola. Dan seperti mana tajuk pada cover page minggu ni, di mana tajuk dia iaitu It's the One Guy from the Pot, di mana kita tahu sewaktu dia Working Island Arc, Pound menyelamatkan anak dia daripada dibunuh oleh salah seorang adik-beradik dia, apa nama tu yang hit tu, aku lupa nama dia dah. And then time tu Chiffon dia perasan yang Pound ni cuba nak selamatkan dia untuk melepaskan diri daripada Whole Cake Island. Tapi Chiffon tak tahu lagi yang lelaki yang selamatkan dia tu adalah ayah dia sendiri. And then finally sekarang akhirnya hasrat Pound untuk bertemu dengan kedua-dua anaknya tercapai. And then aku rasa Oda pandai set budak ni sebab official release chapter minggu ni iaitu hari Ahad bersamaan dengan sambutan Hari Bapa Sedunia. So kepada bapa-bapa di luar sana yang sedang menonton ni, selamat Hari Bapa kepada anda semua. Okay, first page untuk chapter kali ni, di mana seperti pada chapter lepas kita dapat tahu yang Marco dia tendang kapal Big Mom jatuh daripada air terjun Wano. And then dalam chapter kali ni kita dapat tengok Perospero dia berjaya mendaki ataupun berjaya panjat waterfall ni seorang diri menggunakan candy sea slug daripada kuasa devil fruit dia. Okay, seperti yang kita dapat tengok, aku pelik juga sebab apa Perospero dia naik ke Wano, nak pergi ke Onigashima seorang-seorang dia. Kenapa dia tak bawa adik-beradik dia? Aku tak rasa yang Perospero cuba untuk anak adik-beradik dia kan. Sebab yalah dia pun adik-beradik kot, berkaitan dengan darah daging kot. Tapi sebab apa dia naik dengan seorang diri? And then persoalan kedua, ke mana adik-beradik dia pergi? Okay, aku berpendapat lah, okay, ni pendapat aku sendiri kan. Okay, Perospero kemungkinan mungkin lah kan kuasa candy sea slug dia ni mungkin ada batasan. Faham tak? Mungkin kuasa dia ni tak boleh bawa mungkin lebih pada 5 orang ataupun lebih pada seorang. Faham tak? Mungkin kuasa candy sea slug dia ni hanya mampu bawa seorang pada satu masa. And then dia sebagai pengguna kan, tuan punya sea slug ni mestilah dia duluan nak naik ke Wano. And then seperti yang kita tahu, Perospero ni merupakan anak sulung kepada Big Mom Pirate. So mestilah dia yang naik dulu, betul tak? Pendapat aku yang kedua, aku rasa mungkin dia takkan kena adik-beradik dia. Mungkin dia naik sendiri menggunakan kuasa devil fruit dia. And then adik-beradik dia yang lain tetap naik kapal, duduk atas kapal tapi kat bawah. And then aku rasa mereka akan jumpa juga terowong bawah tanah untuk naik ke Wano. Seperti kita tahu, Wano dia ada dua jalan untuk masuk ke negara Wano, iaitu mendaki air terjun ataupun menggunakan terowong bawah tanah untuk naik ke Wano menggunakan lebih kurang macam lift, macam lift lah, lebih kurang gitu lah kan. So and then bila anak-anak Big Mom dapat tahu yang sebenarnya ada dua jalan ke Wano kan, salah satunya ialah melalui terowong bawah tanah and then naik lift tu. Bila dia sampai ke Onigashima, aku rasa anak-anak Big Mom ni akan habaq kat Big Mom. Macam kata Big Mom, sebenarnya jalan ke Wano ni bukan hanya ada satu jalan je, tapi dua jalan, iaitu melalui terowong bawah tanah naik lift ke atas.
And then time tu lah depa akan hasut Big Mom yang sebenarnya Kaido ni cuba untuk tidak benarkan anak-anak Big Mom ni sampai ke negara Wano. Kau faham tak? Mungkin Kaido ada plan dia untuk dia khianat Big Mom. And then mungkin dia ada plan dia yang sendiri, dia nak bunuh Big Mom seorang-seorang dia ke apa ke. And then sebab itulah dia tak habaq dekat Big Mom yang sebenarnya ada pot untuk naik ke negara Wano. Okay, and then selepas tu Perospero ni dia ada menyebut nama King, nama Luffy, Straw Hat, and then nama Marco. Yalah, sebab ketiga-tiga orang ni yang bagi masalah paling besar sekali kat mereka. King first time dia nak naik Wano dengan Big Mom, tenang kepala mereka jatuh ke bawah. And then Luffy dah porak-porandakan Whole Island. And then Marco, perjumpaan mereka kali kedua nak naik ke Wano, dia tenang mereka jatuh bawah balik. And then dia cakap lepas tu, dialog Perospero cakap lepas tu, dia kata, hampa tunggu je, kami yang akan berdepan dengan hampa. We will deal with you. And then dia cakap Perori. Okay, daripada ayat Perospero ni dia kata we will. Kemungkinan aku tak rasa Oda cuba setkan Big Mom Pirate ni tak ada apa-apa fungsi langsung di dalam Wano Arc ni. Aku rasa mungkinlah dah sampai ke muncak climax perang Wano ni kan. Time tu baru Big Mom Pirate anak-anak dia yang lain berjaya naik ke Wano. And then selepas tu Perospero pula cakap dia tak percaya, macam dia tak ambil serius lah dengan perkataan yang diadakan di antara Big Mom dengan Kaido ni. Yalah, sebab siapa-siapa pun tahu kan, benda ni benda general dalam dunia One Piece, di mana kalau pirate dengan pirate, lanun di antara lanun membuat sebuah pakatan tersebut akan berakhir dengan pengkhianatan. And then dia pula cakap lepas tu Big Mom Pirate yang pada akhirnya sekali akan memerintah laut ni. Daripada ayat yang dia cakap tu, aku rasa lah kan, dengan keadaan dia yang sekarang ni, dia naik ke Wano dengan seorang diri menggunakan kuasa Devil Fruit dia, tak bawa adik-beradik dia yang lain. Okay, aku bukan apa tau, bila dia ambil tindakan sendiri kan, bila dia ambil tindakan dengan dia nak pergi ke Onigashima dengan seorang diri, dia tak ada advantage kat situ. Dia memang dalam keadaan disadvantage sebab okay, hang nak pergi ke tempat musuh. Okay, dia nak pergi ke home base Kaido ni. Time tu pula tengah ada festival, semua memang duduk berkumpul dekat Onigashima. Hang pergi seorang-seorang. Okay, kemungkinan time tu ada 2-3 kapal yang tengah macam tengah bertugahan nak lindungi perairan. Dia seorang-seorang, dia nak kapal, dia nak kena lawan dengan orang-orang lain. Maknanya dia tengah disadvantage time tu. Kalau dia naik dengan adik-beradik dia yang lain, macam Smoothie ke apa ke kan, dia mungkinlah ada kelebihan sikit dia boleh lawan. Tapi sekarang ni dengan keadaan dia yang low ni, dia dalam keadaan yang bahaya sebab seorang-seorang dia kalau jadi apa-apa memang habis dah. And then aku rasa bila dia sampai ke Wano nanti, dia mungkin ada plan dia yang tersendiri untuk menyebabkan pakatan di antara Kaido dengan Big Mom ni tak jadi. Sebab seperti yang kita tahu, Perospero ni dia seorang yang licik, dia seorang yang pandai. Seperti mana dekat Whole Island, bila mana Big Mom tengah dalam keadaan marah dia kan, dia cari cake dia. Apa yang Perospero buat, dia kata, Mama, kek ada kan? Tapi kek tu Straw Hat Luffy yang curi. Okay, kalau nak kek, Mama kena ligan Straw Hat Luffy. Padahal time tu kek tu dah memang hancur dah, betul tak? Maknanya Perospero ni dia bijak untuk menggunakan keadaan dia tu. Faham tak? Dia licik. So mungkin Perospero ada rancangan dia yang tersendiri. Dia tak mau pakat dengan Kaido ni. Lagi satu, seperti yang aku cakap tadi, Big Mom Pirate dekat Wano ni, mereka memang dalam keadaan disadvantage. Mereka memang tak ada kelebihan langsung. Sebab kalau Kaido nak Big Mom memang habis lah. Sebab lah ni anak-anak buah Kaido semua Flying Six, Tobiropo, and then dia punya Calamities 3 orang, King, Queen, Jack, semua dia ada dekat Wano ni. Kalau Kaido nak bunuh Big Mom, memang Big Mom habis lah, tak boleh buat apa-apa. So aku rasa kalau betul lah pakatan di antara Kaido dengan Big Mom ni memang akan berlaku pengkhianatan, aku tak rasa Big Mom yang akan khianat Kaido, tapi aku rasa Kaido yang akan khianat Big Mom. Okay, and then move to the second page, di mana daripada chapter lepas kita tahu Chopper dengan Usopp yang menaiki Brachio Tank, mereka kena ligan dengan Big Mom. And then dalam chapter kali ni kita dapat tengok Brachio Tank yang Usopp dengan Chopper naik tiba-tiba berubah, ada kaki pula. Faham tak? And then Usopp pun cakap kat sini, bila mana Big Mom tumbuk Brachio Tank tu, tiba-tiba Brachio Tank tu berubah, ada kaki, boleh berlari.
Mungkin lah kan, aku ada tengok juga teori-teori, aku join Discord apa semua, aku ada tengok mereka perbincangan One Piece ni kah. Mereka kata kemungkinan Big Mom meletakkan soul di dalam Brachio Tank tu. Aku tak rasa benda ni sebab okay, kalau betul lah Big Mom letak dia punya soul di dalam Brachio Tank tu, and then Brachio Tank tu menjadi homie kepada Big Mom. Selepas ni Brachio Tank tu akan confirm ikut cakap Big Mom. Dia takkan ikut lah. Walaupun Usopp dengan Chopper kawal dia dari dalam, aku tak rasa yang Brachio Tank tu akan ikut perintah mereka. Brachio Tank tu akan ikut cakap Big Mom. Betul tak? And then aku rasa dekat sini mungkin Frankie dia ada set emergency condition lah kan. Kemungkinan bila Brachio Tank ni kena damage ke, kena serang ke apa kan, mungkin dia akan activate emergency ni. And then Brachio Tank ni keluar kaki and then boleh berlari. Faham tak? Sebab Brachio Tank ni merupakan badan dan juga kaki kepada Shogun Frankie. And then motor Frankie yang naik tu, apa nama dah? Rhino apa tak? Aku lupa dah. Merupakan tangan kepada Shogun Frankie yang Frankie guna tu. So aku tak rasa yang Brachio Tank ni merupakan homie kepada Big Mom. Okay, and then dekat sini Usopp ada cakap yang Big Mom bila mana dia dengar Prometheus memanggil dia kan, dia ada Prometheus sebab dia dah jumpa perempuan yang mencuri Zeus, yang telah menculik Zeus. And then Big Mom pun dah tak mahu ambil pot lah dekat Usopp dengan Chopper ni. Big Mom patah balik. Kita dapat tengok dekat situ dekat rumah pelacuran milik Black Maria terdapat satu lubang kan, di mana Big Mom yang buat lubang tu sebab dia nak ligan. Aku tak tahu sama ada lubang tu terjadi sewaktu Big Mom nak keluar daripada rumah tu nak ligan Chopper dengan Usopp, ataupun lubang tu terjadi sewaktu Big Mom nak masuk balik ke dalam rumah tu nak pergi ligan Zeus. Aku tak tahu nak kata, tapi lubang tu kita dah confirm dah tahu yang lubang tu Big Mom yang buat. And then Usopp ada cakap mereka tak perlu risau sebab Sanji ada dengan mereka. Okay, kita pergi ke dalam rumah pelacuran milik Black Maria, di mana Big Mom dia nak ligan Nami dengan Carrot apa semua sebab dia nak ambil balik Zeus. Prometheus dia dalam keadaan yang biasa, keadaan happy. Dia bukan macam dalam chapter kali ni bila dia nampak Nami dia terus jadi macam api besar betul tak. Tapi dalam chapter kali ni tiba-tiba dia berubah balik jadi matahari biasa yang happy. Aku tak tahu sebab apa. Macam Big Mom pun dia relax lah. Dia tak mau lari-lari ligan Nami nak ambil balik Zeus kan. Sebab Big Mom cakap jalan yang Nami dengan Carrot apa semua tengah berlari ni merupakan jalan yang mereka menuju ke performance floor, iaitu tempat di mana budak-budak Kaido, budak-budak berpesta apa semua kan. Mereka dah tak ada jalan nak lari dah. Kalau mereka patah balik, mereka jumpa Big Mom. Kalau mereka straight, mereka pergi ke tempat berpesta tu. Okay, and then seperti yang kita tahu, tim Nami dengan tim Carrot apa semua, mission mereka adalah untuk mencari Momonosuke. So maknanya dekat sini bila mereka dah sampai bila Nami dengan Carrot apa semua sampai ke tempat pesta tu, and then time tu pula Orochi dia nak bunuh Momonosuke kan. So aku rasa dekat sini memulalah mission mereka untuk menyelamatkan Momonosuke daripada dibunuh oleh Orochi. Okay, and then Carrot cakap dekat sini yang dia ada jumpa dengan Sanji. Tapi bila dia tanya Sanji cakap aku takkan menyerah kalah untuk mencari pelacur-pelacur tu. Okay, daripada apa yang Sanji buat ni, aku macam plan tau. Dia sepatutnya berada dengan Nami dengan Carrot untuk melindungi mereka. Tapi kenapa dia memilih untuk mencari pelacur? Sebab apa dia nak selamatkan pelacur-pelacur tu? Okay, aku seperti yang kita tahu. Okay, kalau aku fikir dekat rumah pelacuran di Wano, dekat rumah pelacuran Black Maria kan, buat apa dia nak selamatkan pelacur-pelacur tu kalau pelacur-pelacur tu dengan rela hati menjadi pelacur? Faham tak? Okay, kalau lah perempuan-perempuan tu dipaksa untuk menjadi pelacur, mungkin dia boleh menyelamatkan mereka daripada Black Maria. Tapi kalau mereka sendiri yang terbuka hati dengan rela hati untuk menjadi pelacur di rumah pelacuran tu, mungkin dia ada sebab untuk menyelamatkan mereka tu. And then seperti yang kita tahu, Oda ni dia mesti set Sanji. Dia macam ada insting dia ada naluri. Kalau ada perempuan dalam keadaan kesusahan, kalau dalam keadaan memerlukan bantuan dia macam ada insting untuk menolong perempuan tu. Sanji dia akan ada tepat pada masa keadaan yang tepat. Faham tak? Bila mana Nami dengan Carrot betul-betul macam nak kalah dah.
Nak kena lah, time tu lah Sanji akan main. Okay, and then selepas tu kita dapat tengok Big Mom dia meletakkan soul dia meletakkan jiwa dia di dalam payung-payung buruk, di dalam kasut selipar tanglung untuk menjadi homie dia, untuk menjadi macam suruhan dia lah kan. Dan Big Mom dia dalam keadaan yang tidak kalut, dia tak kalut untuk dapatkan Zeus sebab dia tahu Nami kalau dia straight pun dia akan sampai ke stage budak-budak Kaido berpesta. Kalau patah balik akan jumpa dengan dia. So dia macam relax. Okay, kita move on to the next scene di mana di tempat budak-budak Kaido ni tengah berpesta. Di mana Orochi dia nak korbankan Momonosuke. And then dia macam seronok lah kan. Dia buat announcement. Hai kepada bis-bis pirate sekalian. Aku ada satu announcement yang aku nak buat. Hari ni kita akan bunuh anak kepada Kozuki Oden yang sepatutnya dah mati 20 tahun yang dahulu. Lepas tu macam budak-budak Kaido macam, oh ya apa terkejut kan. Okay, daripada scene yang Momonosuke nak kena bunuh ni kan, Oda tak tunjukkan wajah Kaido. Kaido ni macam mana. Okay, hampa fikir balik. Kalau akulah jadi Kaido kan, aku dah teamwork dengan Orochi ni dah lama ni, dah 20 tahun lebih aku dah teamwork dengan Orochi. Okay, aku kan mesti akan jadi macam annoying tau. Macam apa ni dia ni kan, tak habis-habis dengan paranoid dia ni. Sebab kita tahu Orochi ni dia merupakan seorang yang paranoid. Dia trauma dengan nama Kozuki Clan ni. Kalau dia tengok sendiri dengan depan mata dia mayat dia pun ni mati, barulah dia akan puas hati. Selagi dia tak nampak, dia tak tengok ni sendiri dengan mata dia mayat-mayat kepada klan Kozuki ni, dia akan tetap paranoid, dia akan tetap trauma, dia akan tetap berada dalam keadaan ketakutan. And then okay, kalau aku jadi Kaido, aku macam hang ni kan, okay, hari ni adalah satu hari di dalam setahun yang kita akan berpesta, betul tak? And then pada hari yang sama ni lah hang ni macam duk still lagi paranoid. Faham tak? Aku macam annoying lah. Kalau aku jadi Kaido pun aku tetap akan annoying. Seperti yang kita tahu, Kaido dia tak benci dengan Momonosuke. Dia just rasa tak respect kepada Momonosuke. Dia just berasa annoying je kepada Momonosuke sebab Momonosuke ni tak macam ayah dia Oden. So aku tak rasa yang Kaido ni dia nak bunuh Momonosuke. Faham tak? Sebab dia tak rasa benci kepada Momonosuke. Aku rasa kalau Kaido, kalau Momonosuke tak mati pun, tak kena bunuh pun, dia still okay dengan Momonosuke. Tapi dengan keadaan Orochi yang sekarang ni, hang time berpesta setahun sekali pun hang duk tetap dengan perangai paranoid hang. Apa ingat chapter lepas bila mana Kanjuro cakap dekat Orochi yang plan dia pun nak gagalkan plan Kinemon ni gagal. Hang tengok dia punya paranoid. Black Maria tuang sakit dekat tangan dia, tangan dia duk bergetak tu. Aku rasa Kaido dah lama dah pandang benda ni dekat Orochi. And then aku rasa satu hari nanti Kaido mesti akan luahkan perasaan annoying yang dia ada dekat Orochi ni. And then time tu lah aku rasa Kaido akan kianat Orochi. Okay, and then kita move on kepada Zoro di dalam istana Kaido. Dia berlawan dengan 3 orang pengguna Smile Devil Fruit type insect kan, jenis serangga seperti kita dah tengok dekat sini. Aku tak translate apa nama dia, so aku tak tahu Smile Devil Fruit apa yang dia guna. Tapi yang aku tahu satu ni je, iaitu Mantis mentadaan. Kita dapat tengok pengguna Smile Devil Fruit mentadak tu seorang perempuan. And then ada yang tengah tu badan besar, dia ada macam tanduk, macam sengat kat belakang dia ni kan. And then ada yang sebelah kanan tu dia pengguna Rhinoceros Beetle Smile Devil Fruit. And then kita dapat tengok yang tengah dengan yang kanan tu mereka ada 4 tangan. And then yang tengah tu menggunakan pedang macam pedang along yang ada gigi-gigi tu. And then kepenatan dah hantar macam penat. Dia kata semakin jauh aku bergerak, semakin kuat orang yang dia berjumpa untuk berlawan ni. Seperti yang aku cakap dekat Vampire Community, dekat Discord apa semua, aku dah join. Mereka mempertikaikan keadaan Zoro sekarang ni. Mereka mereka anggap Zoro ni lemah sebab dia bila dia berlawan dengan gifter-gifter ni, dia kepenatan. Faham tak? Aku tak rasa benda ni. Hampa jangan letakkan power scaling itu sebagai benda pertama dalam One Piece. Faham tak? Sesiapa-siapa saja boleh jadi kuat. Yes, memang kita tahu power scaling ni memang penting di dalam One Piece. Tapi hampa jangan kata kalau Zoro penat je, dia ni lagi lemah pada ki. Hampa jangan kata begitu. Faham tak? Kemungkinan Zoro dia lagi kuat pada ki. Okey, sekejap kita sembang pasal Luffy dengan ulti. Okey, Luffy kena headbutt dengan ulti. And then Luffy kata dia sakit. Hampa jangan kata ulti lagi kuat pada Luffy. Tak mungkin benda tu, betul tak?
Hampa jangan letakkan power scaling tu macam benda yang major sangat dalam One Piece ni. Okay, anak buah Kaido ada cakap kat situ. Sekarang ni, dekat tempat castle dia duduk tu, ada lebih kurang 500 gifter pengguna Smile Devil Fruit kat situ. Bayangkan 500 gifter. Yes, memang artificial Devil Fruit dia tak sekuat dengan Devil Fruit yang sebenar. Tapi dia still kuat. Apa kena faham tu? Dan Zoro dia kepenatan sebab yes, dia kena conceive, dia kena simpan tenaga dia untuk ni nak berlawan dengan yang lagi kuat ni, nak lawan dengan King ke, nak lawan dengan salah seorang Tobiropo ke apa kan. Kalau dia gunakan sepenuhnya kuasa dia, tenaga dia untuk melawan dengan gifter-gifter ni, bila mana dia nak lawan dengan orang-orang yang lagi atas, dia memang dah habis dah tenaga dah, betul tak? Okay, cukup kat situ pasal power scaling, pasal hampa duduk debat, pasal Zoro penat lah apalah kan. Aku tak anggap benda tu sebagai satu isu yang besar, faham tak? Okay, and then ketiga-tiga pengguna Smile serangga ni kan, mereka dah cakap dekat Zoro. Mereka kata, lebih baik hang join Kaido. Yes, kami pun satu masa yang dulu, kami pun pernah nak jadi ketua Raja Lana, betul tak? Tapi akhirnya kami terpaksa join Kaido. Okay. Yes, memang kita tahu dekat dunia One Piece, kalau hampa masuk Grand Line, hampa duduk dekat bahagian Paradise, yes memang hampa memang boleh berkuasa, tak ada orang kacau apa. Tapi bila hampa masuk New World, hampa sama ada berlawan dengan Yonko ataupun berada di bawah Yonko. And then depa tiga orang ni, yes memang aku rasa satu masa dulu depa pun macam pirate-pirate lain juga kan, nak naik nama depa, nak naikkan nama depa, nak jadi famous, nak jadi kuat apa semua kan. Tapi bila hang berhadapan dengan seorang Yonko, hang kena buat dua pilihan, sama ada untuk menentang depa ataupun untuk menjadi anak bawah ni po. Okay, and then habis dah pasal scene Zoro, we move to the other scene di dalam Kaido punya istana, di mana akhirnya Luffy dah bertentang mata, dah bercakap dengan my top best girl right now in One Piece, that is Ulti. Aku memang admire gila kat dia. Sorry Robin, sorry Nami, right now sekarang ni girls yang aku minat, yang aku suka sekarang ni di dalam One Piece punya story ialah Ulti. Yes, kita tahu daripada perwatakan dia, daripada karakter dia, dia merupakan seorang karakter yang cute kan. Cara dia bercakap, personality dia, kita tahu dia ni macam, orang kata macam ni, dia ni macam kacau kepala lah, faham tak? Dia nak cakap apa, dia cakap dia merupakan seorang yang overprotective. Dia ambil berat tentang adik dia, iaitu Page One ataupun nama gelaran dia Pepe. Dan ramai yang yakin yang Ulti dengan Page One merupakan adik-beradik daripada satu kru yang sama dahulu sebelum join Kaido. And then sekarang mereka join Kaido, mereka sama-sama naik sekali. First time dia introduce kan, kita dapat tahu first time dia introduce, dia ni macam dia berani cakap kurang ajar dengan Kaido, sedangkan orang lain tak berani. Orang lain siap terkejut lagi bila dia cakap macam tu, tapi dia berani. Sebab tu lah aku suka dengan dia, sebab dia punya karakter, dia punya design, dia punya personality yang ambil berat, yang overprotective dengan Pepe. Aku memang memang minat gila dengan Ulti ni. Dalam scene ni kita dapat tengok Ulti, dia macam tuduh lah Luffy, weh hang buat apa lah kat Pepe. And then Luffy macam kata balik, hang yang naik atas dia, apa tu hang yang menyebabkan dia tersungkok jatuh dari tangga, nak salahkan aku pula. And then Ulti tanya dekat Luffy, okay, hang ni siapa? Hang ni pada unit mana? Siapa officer commander hang? And then Beast Pirate yang ada sekeliling Luffy, dia kata bukan Ulti, dia ni merupakan salah seorang daripada penceroboh. Okay, sebab yes, mereka sendiri tahu yang sekarang ni dekat Onigashima ada penceroboh masuk, iaitu Luffy, Zoro, Kid dengan Killer apa semua kan. Tapi mereka tak tahu lagi sebenarnya penceroboh ni ada banyak lagi, semua mereka tak tahu. Okay, and then Ulti tanya kat Luffy, hang ni siapa kan? And then Luffy pun macam biasa, benda biasa yang dia akan cakap bila orang tanya dia siapa, dia cakap, aku Luffy, orang yang akan jadi Raja Lanun. Okay, and then lepas tu bila Luffy cakap macam tu, Ulti dia tiba-tiba jadi serius, kata and then dia lompat. And then Ulti kata orang yang akan menjadi Raja Lanun ialah sememangnya Master Kaido. And then Luffy mungkin time ni dia menggunakan advanced observation haki dia dapat predict apa serangan yang Ulti akan gunakan dekat dia. And then lepas tu kita dapat tengok aku punya top best girl, dia menggunakan serangan yang bernama Ulti Morta. Luffy dengan Ulti sama-sama daripada orang, daripada kod dia punya opponent haki dekat dia punya kepala. And then efek ataupun hasil daripada kedua-dua pertemuan opponent haki di antara Luffy dan juga Ulti,
dia punya efek tu besar juga lah kan, sampai Beast Pirate yang ada kat selilir tu dia terpelanting ke belakang, and then Beast Pirate tu pun cakap hasil daripada headbutt ulti bagi dekat Luffy tu dah menyebabkan terhasilnya satu lubang dekat situ, and then kita dapat tengok Luffy dia terpelanting ke belakang, tapi ulti dia tak terpelanting, dia lepas kena dia bagi headbutt tu dia still kat situ, tapi Luffy dia yang terpelanting ke belakang. Okey, semasa pertembungan Amanah Haki di antara Luffy dengan Alti kan, kita dapat tengok ada efek-efek macam kilat-kilat kan, sama macam Luffy lawan dengan Katakuri kan. Okey, One Piece community depa discuss adakah efek daripada pertembungan tu merupakan efek daripada pertembungan Conqueror Haki, bukan Amanah Haki saja, tapi Conqueror Haki pun dia masuk juga dalam serangan tu. Okey, aku tak rasa yang Alti ni merupakan seorang pengguna Conqueror Haki. Dia ada Conqueror Haki. Aku tak rasa macam tu. Yes, memang dia punya karakter tu kita tahu dia punya karakter macam periang kan. Macam kacau kepala apa semua kan. Overprotective. Tapi aku tak rasa dia ada Conqueror Haki. Efek di antara pertembungan kepala Luffy dengan kepala Ulti tu just efek Amanah Haki yang kuat lah kan. Sebab yalah Ulti tu merupakan salah seorang daripada Flying Six, Tobiropo. Mestilah dia ada Amanah Haki yang kuat, dia ada Observation Haki yang kuat, sama juga macam Luffy. Lagi satu kita tengok efek daripada pertembungan dua Amanah Haki tu, kita dapat tengok Beast Pirate yang ada di sekeliling depa tu terpelanting ke belakang saja. Tapi depa masih lagi sediakan diri, depa tak kena knock out, depa still conscious. Tak faham? Tapi efek di antara dua pertembungan tu memang efek dia kuat sampai menghasilkan satu lubang dekat lantai tu lah kan. Tetapi kalau kata masa depan kan, masa-masa depan nanti kan, Oda decide untuk buat Alti ni merupakan seorang pengguna Conqueror Haki, aku okey dengan benda tu. Aku macam aku akan lagi minat dengan Alti ni sebab dia ada Conqueror Haki. And then one more discussion yang aku nak letakkan, kalau ulti ni dia ada Conqueror Haki, dalam Flying Six yang Tobiropo ada 6 orang. 7 orang. Flying Six 6 orang lah. 6 orang. Okay. Aku tak rasa ulti ni dia merupakan anggota terkuat di dalam Flying Six. Dia mungkin keempat, kelima macam tu lah. Sebab aku rasa Sasaki, Wushu dengan Drake lagi kuat daripada ulti. Betul tak? Kalau lah kata ulti ni dia ada Conqueror Haki, orang-orang yang atas dia ni mesti akan ada Conqueror Haki juga. Kalau tak ada pun depa akan lagi kuat. Okay, contoh macam King, Queen, Jack. Okay, kalau kata ulti ni ada Conqueror Haki, possibility untuk King, Queen dengan Jack untuk ada Conqueror Haki tu adalah sangat tinggi. Betul tak? And then kalau kata ulti ni dia ada Conqueror Haki, dia merupakan, aku rasa orang pertama lah kot yang ada Conqueror Haki di dalam, yang kita tahu ada Conqueror Haki di dalam Beast Pirate selain daripada Kaido. Okay, and then selepas daripada pertembungan headbutt dua kepala Luffy dengan ulti tu, okay, kita dapat tengok page 1 dengan ulti depa berada dalam keadaan yang defensif. Faham tak? Depa macam dalam keadaan terkejut dan bersiap sedia. And then page 1 dia panggil ulti, dia panggil kakak dia. Aku rasa memang dah kakak dia lah kan. Dia panggil kakak dia sebab depa dapat rasakan yang Luffy ni masih lagi hidup, masih lagi sedarkan diri kan. And then mestilah page 1 dengan ulti terkejut kan. Sebab daripada percakapan, daripada apa yang Beast Pirate tepi-tepi tu cakap, kalau siapa yang kena headbutt daripada ulti ni, memang tengkorak kepala dia akan hancur, akan terbelah dua. Tapi Luffy dia berjaya menidakkan benda tu. So mesti dapat terkejut tu ya. And then kita dapat tengok dekat sini, akhirnya buah Devil Fruit ulti my top best girl sekarang ni dah reveal, iaitu dia merupakan pemakan Dragon Fruit Ancient Type, iaitu Pasileparosaurus, iaitu seekor dinosaur yang tengkorak kepala dia ni kerah. Dia dinosaur ni dia tak besar. Dia tak macam T-Rex. Dia tak macam Peshwan. Peshwan merupakan seekor dinosaur yang besar. Tapi Pasileparosaurus ni dia kecil sikit daripada Peshwan. Okay, and then kita dapat tengok ulti dia menggunakan hybrid form dia, iaitu separuh dinosaur dan juga separuh manusia kan. Hybrid form, banyak orang mengatakan yang hybrid form ni merupakan form yang paling kuat. Okay, kalau hampa makan
devil fruit type jenis zone, hampa boleh ada dalam 3 state, iaitu state manusia, and then state hybrid form, separuh separuh haiwan, separuh manusia, and then full form, iaitu kesemuanya bentuk haiwan. Aku berpendapat okey jugalah dengan depa kata hybrid form ni merupakan form yang paling kuat. Sebab apa? Aku bukan tak mau bagi sebab, tapi payah kan tau. Sebab hybrid form dia merupakan gabungan di antara dua form, iaitu form zone dengan form manusia. Maknanya kalau hang berada dalam hybrid form, hang boleh gunakan kuasa manusia hang dan juga kuasa zone hang. Faham tak? Tapi tak semestinya bila hang berada dalam hybrid form hang yang penuh kan, full form, iaitu semua bentuk haiwan. Sebagai contoh macam ulti lah ni, tak semestinya kalau ulti bertukar menjadi sepenuhnya dinosaur, tak semestinya benda tu lemah. Setiap keadaan, setiap form akan ada kelebihan dia, akan ada kekurangan dia. Saya aku cerita ada apa kelebihan kepada full form ulti ni. Kita sambung kepada chapter ni. Ulti tukar menjadi hybrid form, separuh manusia, separuh dinosaur kan. Kita dapat tengok dekat sini, dia punya lukisan tu, order lukis memang cantik lah. And then anak-anak buah Kaido tanya, Page One kenapa bertukar menjadi dinosaur kan? And then kita dapat tengok dekat sini, ulti ni dia macam dalam keadaan serius sikit. Sebab dia dapat rasakan Luffy ni merupakan seorang lawan yang bukan lemah, seorang lawan yang kuat. Anak-anak buah Kaido macam tak percaya, mestilah kepala dia ada berkecai kan. And then ulti pula cakap, ulti marah kat mereka. And then haki siapa yang aku tengah rasa lah ni. Dari sini kita dapat tahu juga yang ulti ni dia merupakan pengguna observation haki yang kuat. Sebab dia dapat sense, dia dapat rasa haki yang datang daripada Luffy tu. Maknanya Luffy ni masih hidup lah. And then lepas tu Luffy bangun, Luffy dah pening kepala dia ada sakit kan. One more, satu benda yang aku nak cakap pasal Luffy dengan ulti ni. Sebab apa serangan yang ulti bagi kepada Luffy tu mampu untuk menyakitkan Luffy. Luffy sendiri yang cakap, aku dah ambil ringan pasal ulti ni. Luffy dia jarang habaq. Kalau dia lawan dengan someone ni kan, dia tak akan cakap, hang ni kuat. Tapi bila Luffy sendiri cakap, yang orang yang aku lawan ni, ulti ni kuat, memang ulti ni betul-betul kuat. Faham tak? Sebab apa ulti dia berjaya untuk membuatkan Luffy sakit. Hampa jangan ingat, ni satu lagi bab power scaling. Hampa jangan ingat Luffy sakit sebab kena serang dengan ulti. And then hampa cakap, ulti ni kuat no. Luffy ni lemah lawan ulti pun sakit. Hampa jangan cakap macam itu. Hampa kena faham. Satu benda. Ulti, dia menggunakan pengguna zone type dinosaur yang kepala keras, betul tak? Tu dia punya advantage, dia punya kelebihan sebab kepala dia keras. Luffy pula. Luffy dia menggunakan devil fruit type gubun-gubuno. Jenis rubber, jenis getah. Ulti, kalau dia tak gabungkan kepala dia dengan amanan haki, dia dah kuat dah. Kepala dia memang kuat dah. Faham tak? Contoh kita bagi satu contoh. Luffy tak guna amanan haki, ulti tak guna amanan haki. Kemungkinan bila depa belaga kepala, Luffy akan sakit sebab kelebihan berada dekat ulti. Sebab dia punya devil fruit dia tu dah memang kelebihan untuk kepala keras. Faham tak? Tapi sekarang ni, ulti kepala keras guna amanan haki. Luffy kepala tak keras guna amanan haki. Bila bertembung, Luffy tak akan sakit. Cuma kalau amanan haki Luffy lagi kuat, macam Katakuri, kemungkinan dia tak akan sakit. Mungkin rasa sakit sikit je. Kemungkinan macam tu. Sebab kita pun tahu dalam One Piece, amanan haki ada power scaling dia. Macam contoh Luffy lawan Katakuri, kita tahu warna amanan haki untuk Luffy dan juga Katakuri berbeza, iaitu Luffy hitam, and then Katakuri dia macam biru gelap-gelap begitu lah. And then bila Luffy tukar kepada fourth form, Gifford kan, barulah warna amanan haki Luffy tu akan tukar menjadi lagi kuat, iaitu warna merah. Dah selesai discussion ni sebab apa ulti dia berjaya untuk mencederakan Luffy. And then Luffy dia bergerak untuk menyerang ulti, and then dia pegang tanduk ulti, dia tarik ke belakang macam WWE punya skill tu. And then kepala ulti ni dah terantuk ke belakang kan. Tapi ulti still tak knock out, dia still sedapkan diri. And then Page One cuba untuk serang Luffy. And then Luffy, aku tak tahu, aku rasa Luffy guna advanced observation haki. Dia boleh nampak sedikit apa yang Page One cuba buat kat dia. And then dia panjangkan tangan dia, dia pegang atas ceiling. Bila Page One tengok kat atas, dia bergerak ke bawah pula. And then Luffy guna gear elephant gun bomb, tumbuk sekali macam Sanji buat dekat Page One kan.
Okay, and then selepas tu, lepas Luffy dah buat dah serang page 1 dengan Elephant Gun, kita dapat tengok kat sini, ulti dia bertukar kepada full form dia, and then dia grab Luffy. Okay, dekat sini yang aku nak bincangkan. Sebab apa? Macam aku kata tadi. Okay, setiap form dia ada kelebihan, dia ada kekurangan. Macam aku kata tadi, betul tak? Okay, bila ulti dia bertukar menjadi full form dia, kan, dia boleh pegang Luffy. Faham tak? Dengan kuat. Okay, kalau dia dalam keadaan hybrid form, dia boleh tak pegang Luffy macam tu? Asal tak boleh kan? Memang tak boleh kan? Sebab Luffy dia boleh lepaskan diri daripada genggaman tangan ulti, betul tak? Tetapi bila ulti bertukar menjadi full form dinosaur dia boleh menggunakan tenaga dinosaur dia dengan yang kuat, menggunakan tenaga tangan dinosaur dia yang kuat untuk memegang Luffy, and then dia boleh serang Luffy. Luffy pun sendiri dah cakap benda ni, her powers too strong. Dia sendiri yang cakap ulti ni tenaga dia sangat kuat daripada genggaman tangan dinosaur ulti tu kan. Okay, and then eloknya ulti ni nak serang Luffy sekali kan, dengan menggunakan serangan yang bernama ulti meteor. Aku rasa nak antuk kepala sekali dia kot, tapi lagi kuat. Luffy pun dia nak menggunakan gear force dia. Okay, apa faham tak? Dalam keadaan lo ni, bila Luffy dia dah cakap yang someone yang dia lawan ni kuat, dia takkan ambil remeh, dia akan terus menggunakan gear force dia. Eloknya Luffy nak bertukar ke gear force, eloknya ulti tu nak serang Luffy dengan ulti meteor dia, tiba-tiba depa dapat kesan something yang datang kepada depa yang nak serang depa menggunakan observation haki depa, and then tiba-tiba bang, tanda bagua. Kita dapat tengok dekat sini, Yamato dia dah one shot ulti, and then ulti dah memang KO, dah memang kena knock out, dah unconscious dah, kena dengan tanda bagua daripada Yamato. Kita dapat tengok Yamato anak kepada Kaido ni menggunakan serangan yang sama yang Kaido bagi dekat Luffy. Ulti dah memang knock out, dah memang KO. Okay, and then lepas tu anak-anak buah Kaido, Beast Pirate semua, mereka dah macam terkejut lah, weh, Master Yamato, Tuan Yamato, kenapa awak serang ulti? And then salah seorang daripada Beast Pirate tu kata, weh, apa tangkap Yamato? Ini arahan daripada Tuan Kaido sendiri. Bila mana Beast Pirate tu nak cuba tangkap dia terpaksa tangkap Luffy, dia terpaksa bawa lari Luffy. And then Yamato sendiri cakap dekat Luffy, aku minta maaf, aku tak berniat untuk menyakitkan hang, untuk buat apa-apa yang jahat kat hang. And then Luffy dia cakap sendiri dekat Yamato, dia kata, betul, aku tak rasa apa-apa yang bahaya dia datang daripada hang. Okay, seperti yang kita tahu, Luffy sendiri hebat. Dia punya observation haki dia lebih kepada untuk tahu apa intention seseorang tu terhadap dia. Faham tak? Dia boleh tahu apa niat seseorang tu untuk buat kat dia. Sebagai contoh macam Yamato ni, okay, Yamato ni cuba tangkap dia, cuba buat pelari dia daripada tempat tu, tapi dia tak berniat untuk menyakiti Luffy. Luffy boleh tahu, okay, dia ni baik, dia ni tak cuba untuk membahayakan aku, okay, aku biar dia tangkap aku. And then lepas tu, sewaktu Yamato melarikan diri bersama dengan Luffy, dia tangkap Luffy, dia nak larikan diri, dia kata, aku dah tunggu hang lama. Nama aku Yamato, aku anak kepada Kaido. Pang. And then break celaka. Okay, minggu depan tak ada chapter, kita kat tu saja. Chapter kali ni, okay, berkaitan dengan Yamato. Alright. Banyak speculation yang dia cakap, yang cara berpakaian dia, cara topeng dia, apa semua kan. Dia berkata kemungkinan Yamato ni ialah Oden. Aku memang tolak mentah-mentah teori tu, iaitu Yamato merupakan Oden, sebab Oden dah mati, biar dia mati. Faham tak? Hampa jangan nak tarik pula Oden ni ganti tempat Yamato ke apa ke mengarut, sebab kita tahu Oden mati. Ada yang cakap Orochi tembak kepala Oden kan. And then kemungkinan Oden tak mati, Oden hilang ingatan dia apa ke. And then bila Oden bangkit, okay, Kaido cakap, okay, hang anak aku, tak mungkin macam tu, aku rasa Oden memang mati dah. Cuma, okay, banyak orang cakap, banyak orang beranggapan yang Yamato ni dia admire dengan Oden. Dia macam dia suka dengan Oden ni, dia cuba untuk mencontohi, dia cuba untuk menjadi seperti Oden. Sebab kita tengok Oden sewaktu mati, dia ada gari dekat tangan dia kan, gari yang putih dekat kedua-dua tangan dia. Sama juga macam Yamato lah ni, kedua-dua tangan dia ada gari, and then Oden dia ada tali samurai kat belakang tu kan, macam Orochimaru tu kan. And then Yamato pun ada juga tali dia tu. And then aku tak tahu nak kata lambang dekat baju Yamato tu kan, aku rasa bukan lambang macam Kozuki clan lah. Mungkin lambang daripada clan-clan lain ke apa kan. Dekat sini, okay, kita discuss pasal Yamato. Alright, kuat ke Yamato?
Okay, Yamato bagi aku kuat. Sebab dia berjaya one shot ulti. Okay, tapi aku percaya juga ulti ni kuat. Sebab kita tahu pengguna zone tambahan pula kalau zone tu awaken kan, awakened zone, dia ada tahap durability yang tinggi. Dia kalau hang sakit, hang kena knock out, hang boleh sembuh dengan tahap kesembuhan hang yang cepat. So aku rasa lepas ni ulti akan bangkit balik dengan phase 1, dia pun akan sembuh. Tetapi bagi aku Yamato kuat sebab dia berjaya untuk one shot, dia berjaya untuk KO dengan ulti. Sama juga sebab tu hampa ingat balik sebab tu Kaido bagi mission untuk tangkap Yamato. Black Mara cakap apa? Oh, ni bukan mission yang senang. Faham tak? So dekat sini betul lah apa yang Black Mara tu cakap. Bukan senang untuk tangkap Yamato sebab Yamato ni kuat. Faham tak? So aku percaya Yamato ni kuat. Okay, and then berkaitan dengan topeng yang Yamato pakai iaitu Oni Mask. Aku ada buat sedikit research and aku tak tahu research aku betul ke tak, tapi aku ada buat research juga. Salah satu maksud Oni Mask ataupun orang yang memakai topeng Oni ni macam topeng raksasa, dia merujuk kepada untuk menolak bad luck ataupun menolak macam benda tak baik lah. Okay, macam contoh kita tahu macam Yamato dia pakai topeng Oni, mungkin dia nak mengelakkan diri daripada ayah dia iaitu Kaido. Sebab kita tahu Kaido ni jahat, kemungkinan Yamato ni kita tahu dah dia baik daripada action tindakan yang dia buat dekat Luffy. Kita tahu dia ni merupakan seorang yang baik, dia ni merupakan seorang alliance, merupakan seorang kawan, merupakan seorang pertolongan untuk Luffy. Kalau dia pakai topeng Oni ni, mungkin dia sebagai untuk menolak bala ataupun menolak bad luck yang datang daripada ayah dia. Mungkin sebab dia tak suka ayah dia. Info yang lain pula yang aku dapat pasal Oni Mask ni ialah daripada sajak-sajak Jepun yang lama. Kan orang-orang Jepun yang lama yang dulu, dia punya sajak, dia kata kalau seorang anak tu dia tak ikut cakap, dia tak dengar cakap, dia tak menyerupai seperti mak ayah dia, dia pun menggelarkan anak dia ni sebagai Oni. Sama juga macam Yamato, mungkin dia tak suka dengan cara ayah dia ni. Dia tak suka dengan cara Kaido, dia tak suka dengan apa yang Kaido buat, apa yang cara Kaido buat, apa semua kan. Dengan cara dia tak suka ni, dia menentang tindakan ayah dia, dia menentang perbuatan ayah dia. Dia memakai Oni Mask untuk menunjukkan yang dia ni memberontak, yang dia ni tak suka dengan apa yang ayah dia buat. Okey, maksud kepada Oni Mask yang lain pula kan, daripada mitologi Jepun yang lama. Aku ada jumpa dekat sini, dia cakap okey, maksud lain kepada Oni Mask ni juga daripada mitologi dan juga mitos Jepun yang lama. Okey, Oni ni bermaksud untuk menyembunyikan diri ataupun untuk bersembunyi dan tidak berhasrat untuk muncul, untuk appear lah. Kemungkinan juga daripada di sini kita dapat tahu yang ayat daripada Black Mara dia cakap mission untuk mencari Yamato ni bukan senang. Okey, maksud lain daripada Oni ni juga ialah jiwa ataupun spirit daripada orang yang dah mati. Okey, daripada bentuk pemakaian Yamato, kemungkinan Yamato dia mewarisi semangat Oden. Faham tak? Lepas Oden mati, mesti ada seseorang yang perlu untuk menyambung semangat warisan dia. And then semangat warisan Oden diwarisi oleh Yamato. Sama juga macam Ace, bila Ace mati, semangat warisan dia, wills dia disambung kepada Sabo. Semangat Roger, wills Roger, bila Roger mati, okay, Luffy pula sambung apa semangat Roger ni. Faham tak? Macam tu. Kemungkinan maksud kepada Oni ni iaitu jiwa ataupun semangat daripada orang yang dah mati ni. Kemungkinan semangat ataupun jiwa daripada Oden yang dah mati diwarisi kepada Yamato tu sendiri. Ini apa yang aku baca lah kan. Okey, maksud lain lagi yang aku jumpa dalam Google, aku search. Okey, simbol kepada topeng Oni ni bermaksud perlindungan bagi sesiapa yang percaya dengan alam ghaib. Okey, ataupun kelebihan jahat untuk menghukum apa-apa kejahatan ataupun tindakan yang tak betul. Faham tak? Kemungkinan dekat sini kita boleh kaitkan okey, Yamato dia ada satu kelebihan. Kelebihan yang jahat untuk menghukum ayah dia yang bertindak jahat dan yang bertindak tidak betul. Okey, setakat tu saja info yang aku boleh bagikan tentang Oni Mask ni.
kan aku ada lagi information yang aku yang aku cari dekat Google lah pasal Onimas ni. Tapi Onimas ni aku nak abang hampa bukannya ada satu jenis tau. Dia ada banyak jenis Onimas. Hampa try search Google tulis Onimas. Dia ada banyak jenis. Tak silap aku berpuluh-puluh jenis Onimas. Kan? Tapi kita still tak tahu apa warna. Okey, bentuk kita tahu dah macam mana bentuk Onimas kepada yang mata kan. Tapi kita tak tahu warna dia macam mana, rekaan dia apa semua. Tapi kalau hampa search dekat Google, hampa boleh tengok okey, bentuk macam ni apa nama dia. Bentuk macam ni, color macam ni apa nama dia. So aku boleh bagi dekat hampa general meaning untuk Onimas ni, faham tak? And then aku akan post dekat Instagram aku info yang aku bagi ni. So hampa boleh tengok maksud daripada Onimas ni. So hampa boleh faham sendiri kan. Okay, setakat ni saja video aku kali ni. InsyaAllah selepas ni aku akan buat video teori. Ada juga 2-3 video teori yang aku akan buat insyaAllah kalau aku sempat. Dan jangan lupa like video ni kalau hampa suka. Kalau hampa ada apa-apa yang nak komen, kalau hampa ada apa-apa teori, hampa ada apa-apa pendapat, hampa boleh komen dekat bawah kan. And then kepada yang tak subscribe lagi, tolong subscribe channel aku sekarang dan turn on notification. Kalau hampa subscribe saja pun payah juga kan, bila aku buat video tak keluar noti apa kat hampa kan. Kalau hampa turn on notification, setiap kali aku buat video akan keluar noti dekat hampa punya notification. So hampa boleh terus tengok video aku. So setakat ni saja video aku kali ni. Monkey Diratiu signing out.